kita ke dalam rancangan Satu Hari Satu Maklumat. Jadi hari ini kita akan menelusuri tentang teknologi yang semakin dekat dengan diri kita. Dan kita akan mengetahui tentang kebaikan, keburukan, kesan dan juga contoh teknologi. Tetapi sebelum kita mengetahui tentang kebaikan, keburukan dan kesan-kesan yang akan dapat kepada diri kita jika kita menggunakan teknologi, kita perlu tahu apakah itu teknologi sebenarnya. Jadi teknologi merujuk kepada alat, mesin dan proses yang digunakan oleh manusia untuk mengubah dunia semula jadi. Dan ia merangkumi sebagai alat seringkas roda dan mungkin boleh menjadi sebesar mesin dan juga jentera. Kita sudah tahu apakah itu teknologi. Jadi mungkin kita ingin tahu apakah pula kebaikan yang teknologi memberi kepada kita. Jadi marilah kita ke orang yang seterusnya. Saya akan teruskan dengan kebaikan teknologi yang kita dapat pada hari ini. Yang pertama, dapat memudahkan kerja seharian kita. Teknologi telah berjaya memudahkan pelbagai kerja seharian kita. Antaranya mempunyai mesin basuh kain, mesin basuh pinggan dan juga peti ais. Dengan teknologi ini dapat meringankan kerja di rumah kita. Selain itu, kita dapat menjimatkan masa. Perkembangan teknologi juga telah dapat menjimatkan masa. Perkembangan pesat teknologi pengangkutan telah menjimatkan masa masyarakat untuk pergi satu destinasi lain ke satu destinasi yang lain. Orang ramai memilih pengangkutan ini untuk pergi kerja dan juga balik kerja. Terakhir, kemudahan komunikasi. Kecanggihan teknologi masa kini telah memberi banyak kemudahan komunikasi kepada seluruh masyarakat di dunia. Ianya amat mudah, hanya perlu menggunakan telefon bimbit dan dengan menggunakan telefon bimbit, kita dapat mempelajari tentang media sosial, Skype, Yahoo, Messenger, email dan banyak lagi lah. Dengan adanya kemudahan komunikasi ini, banyak membantu kita untuk berhubung dengan masyarakat di seluruh pelosok dunia. Okey, itu saja dari saya. Saya akan teruskan dengan keburukan teknologi pada masa kini. Seterusnya saya akan membincangkan tentang keburukan teknologi. Yang pertama, pembentukan perkembangan sosial. Masalah ini terjadi apabila kanak-kanak didedahkan dengan permainan digital tanpa pengawalan ibu bapa mereka. Mereka boleh menjadi ketagih dan akan memerencatkan pertumbuhan yang sepatutnya mereka capai. Sifat negatif ini tidak sepatutnya ada pada mereka ketika mereka berusia yang sangat muda. Perkara ini juga akan memberi impak yang sangat besar kepada mereka ketika mereka meningkat usia. Terusnya, kesan kepada sikap. Kanak-kanak akan menjadi semakin malas dan semakin leka dengan permainan tersebut. Seperti kanak-kanak zaman sekarang, pergi ke mana saja mereka pasti akan membawa gadget di tangan mereka. Tak lepas pada tangan mereka gadget itu. Oleh disebabkan itu, mereka kurang memberi tumpuan terhadap pembelajaran mereka kerana dalam otak mereka lebih memikirkan tentang permainan yang ada di dalam gadget tersebut. Yang terakhir untuk keburukan adalah kurang pergaulan. Perkembangan teknologi juga boleh melonggarkan perhubungan sesebuah ke dalam keluarga. Ianya terjadi apabila gadget sibuk dengan gadget masing-masing dan tidak bergaul antara satu sama lain. Macam kita tengok sekarang banyak ahli keluarga yang melepak di kedai untuk jamu selera, duduk semeja tapi masing-masing sibuk dengan gadget yang mereka ada tanpa berkomunikasi antara satu sama lain. Inilah yang berlaku pada masa kini. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang contoh-contoh teknologi. Ini saya akan menceritakan tentang contoh teknologi manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Cara masyarakat mendapat informasi dahulu ialah media cetak. Kini di zaman moden, kita menggunakan TV, radio dan lain-lain. Jangkauan audiens lebih luas dan maklumat juga lebih banyak dan teratur. Penggunaan media baru seperti media internet mempelbagaikan hubungan antara manusia di seluruh pelosok dunia. Masyarakat moden ialah masyarakat yang berpengetahuan luas dan pelbagai cabang ilmu
Informasi yang ingin diketahui kini berada di hujung jari kita. Oleh yang demikian, perkembangan internet dikaitkan dengan dunia baru tanpa sepadan globalisasi. Kerajaan Malaysia memaksimumkan penggunaan ICT di sekolah, jabatan kerajaan dan juga telah melancarkan e-kerajaan untuk kemudahan masyarakat moden yang kini sibuk bekerja dan tidak mempunyai masa seperti membayar saman ataupun membayar segala bil dan memperbarui lesen. Teknologi juga telah pembelian menggunakan telefon, email, fax dan internet yang mentransaksikan maklumat peribadi dengan selamat, menjadikan pembelian dan pembayaran secara online lebih meningkat. Contohnya eBay, Amazon dan lain-lain. Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi mengubah gaya hidup kita. Ahli-ahli masyarakat mengatakan sains dan teknologi mengakibatkan keruntuhan akhlak dan budaya hidup bebas. Adakah ini benar-benar disebabkan oleh perkembangan sains dan teknologi? Ulasan-ulasan mereka ialah media massa dan elektronik yang mengandungi bahan-bahan yang tidak elok, ganas dan yang lain. Mempengaruhi kehidupan masyarakat yang membawa kita kepada arah melupakan agama, nilai-nilai murni yang sepatutnya diamalkan. Akan tetapi, perkembangan dalam bidang teknologi tidak boleh dinafikan kerana ia membawa banyak faedah kepada masyarakat. Contohnya mengurangkan kerenah biokrasi, memperluaskan pengetahuan dan pelbagai ilmu baru. Kali kita akan melihat perspektif dari aspek kepentingan. Antara kepentingannya adalah memudahkan komunikasi antara manusia. Dalam menempati era globalisasi ini, kita dapat berhubung dengan semua manusia di segenap pelosok dunia walaupun berbeza bahasa dengan adanya teknologi ini. Perbezaan bahasa yang sebelum ini perlu mengambil masa yang lama untuk dipelajari. Boleh diselesaikan dalam beberapa saat sahaja. Impaknya, pelbagai ilmu, budaya dan juga perkara-perkara lain dapat dikongsi dan dimanfaatkan bersama-sama. Bak kata pepatah Melayu, lain dahulu, lain sekarang. Intihannya, perkembangannya membuka ruang komunikasi antara manusia yang tidak pernah dibayangkan pada zaman dahulu. Okey, di samping itu, hasil perkembangannya telah menyumbang kepada kemajuan industri kesihatan secara global. Pelbagai ubat dan rawatan baharu yang dapat dihasilkan bagi merawat pesakit-pesakit yang menghadapi pelbagai jenis penyakit. Ia juga membantu dalam mencegah penyakit-penyakit berjangkit yang daripada menular dan mengorbankan ribuan nyawa manusia seperti zaman dahulu. Kini, ianya telah menjadikan makmal perubatan sebuah institusi yang penting bagi manusia untuk mengkaji dan mencari penawar kepada kehidupan manusia. Selain itu, kolaborasi antara sains dan teknologi juga menyumbang kepada observasi kesihatan sendiri apabila jam tangan pintar berjaya dicipta. Izahannya, pelbagai manfaat dari sudut kesihatan yang kita peroleh hasil daripada perkembangan sains dan teknologi. Kita hendaklah menyediakan payung sebelum hujan supaya tidak kesal di kemudian hari. Terima kasih. Okey, kini kita beralih kepada kesimpulan. Terima kasih. Kini sudah tiba di bahagian terakhir iaitu bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, kemajuan teknologi maklumat amat penting dan dimanfaatkan oleh sesebuah negara. Hidup kita tidak dapat lari daripada penggunaan teknologi seperti ini. Tanpa penggunaan teknologi seperti ini, kita akan merasakan bahawa wujudnya halangan dalam hubungan sesama manusia. Akhirnya, masyarakat ingin mencapai kemajuan dan menghayati ciri-ciri globalisasi mestilah akur dengan kemajuan teknologi maklumat ini. Sekian, terima kasih.